أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, setelah mana minggu lepas kita cuti pada hari Selasa dan hari ini kita sambung PDPR kita dengan mata pelajaran fiqh menggunakan kitab Hasyiah Baguri ataupun uh, syarahnya Fathul Qarib Al-Mujib, dan hari ini kita sambung pada perkataan musannif wal khata'u al-mahdhu, yang mana pada minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan mati bunuh yang sengaja. Yang mana bunuh yang sengaja ni maksud dia apa dia? Maksud dia seseorang itu membunuh menggunakan benda yang sememangnya benda tu kalau kebiasaannya kalau kena katak tu bunuh. Bima yuqtalu ghaliban, maksudnya bisyai'in bima yuqtalu ghaliban, dengan sesuatu benda yang kepada kebiasaannya kalau kena katak dengan benda tu mati. Batu besar, contoh pedang yang tajam kita kata, ataupun kayu yang besar, bila katak kepala tu kebiasaannya matilah. Okey, itu dimaksudkan dengan bunuh yang sengaja. Dan bunuh yang sengaja ni dia kena qisas, kena bunuh balik si pembunuh tersebut. Dan jikalau ahli keluarga yang dibunuh tersebut memaafkan si pembunuh, maka dia wajib untuk membayar diat yang jenis mana? Diat yang mughallazah, iaitu diat yang berat. Berat dia macam mana nanti dia akan terang. Nanti musannif dalam kitab dia akan terang depan nanti. Jadi hari ini kita sambung berkenaan dengan bunuh yang tak sengaja, bunuh yang salah terbunuh. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wal khata'u al-mahdhu an yarmiya ila shay'in kasaydin fayusibu rajulan fayaqtulahu fala qawada alaihi ay ar-rami. Musannif kata apa? Musannif kata wal khata'ul mahdhu, dan bunuh yang salah, yang tersalah bunuh. Maksud dia apa dia? An yarmiya ila syai'in, maksudnya seseorang tu dia memanah ataupun membaling tebik, membaling lembing ke arah sesuatu. Kasaidin, seperti memburu. Contoh kita kata dia tembak, dia guna pistol, dia senapang. Dia nak memburu di dalam hutan. Dia pun tala dia nampak macam kelibat kijang ataupun rusa ataupun sebagainya binatang-binatang di dalam hutan. Dia nak memburu, maka dia pun tembak. Dia tembak punya tembak, fayusibu rajulan tersilap kena orang. Fayusibu rajulan, maka dia terkena kepada orang. Fayaqtulahu, dan hasil tembakan tersebut ataupun panahan tersebut telah membunuh lelaki tersebut ataupun manusia tersebut. Maka ini dinamakan dengan bunuh yang tidak sengaja, bunuh yang tak tersalah bunuh. Fala qawada alaihi, dan dia tidak dikenakan qawadu ni maksudnya qisaslah, bunuh balik. Fala qawada alaihi, ay hi itu kembali kepada ar-rami, tidak dikenakan bunuh balik ke atasnya tu kembali kepada siapa? Ar-rami, yang membaling tadi ataupun yang menembak tersebut. Kalau dalam zaman ni kita pakai pistol lah kan, kita jarang pakai panah. Bal bahkan tetapi yajibu alaihi diyatun mukhaffafatun, dia kena juga denda, iaitu jenis diat yang mukhaffafah, diat yang ringan. Dan wasayadhkuru al-musannifu bayana takhfifiha, dan musannif akan menyebut
berkenaan dengan penerangan takhfif ni, penerangan ringannya dia ni macam mana. Alal aqilati, dia ni kepada siapa? Kepada al-aqilah. Aqilah ni nanti pada perbahasan berkenaan dengan bunuh khata' al-mahdhur ni dia akan sebut, iaitu ahli keluarga. Al-aqilah iaitu al-asabah. Muajjalatun, yang kalau bunuh dengan sengaja tu qatlul amdu tu, dia muhallatun, maksudnya dia kena bayar ketui. Dia tak boleh nak muajalah ni maksudnya boleh tangguh-tangguh, bayar setahun ni setengah, setahun ni setengah, tahun ni setengah. Jadi cukup. Ini masukkan dengan muajalah, dia boleh 3 tahun. Alaihim, ke atas mereka. Him ni kembali ke siapa? Kembali kepada al-aqilah, ahli keluarga si pembunuh tersebut, si yang membunuh dengan tak sengaja itulah. Dalil dia pada kalau dia tak kena qisas tu, ni tang ni dalil dia ayat Quran, wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli. Ini dalil dia. Boleh tengoklah rujuk Quran muka surah An-Nisa ayat 92. Seterusnya fi salasi sinin muajjalatun, yang tadi kan sambung muajjalatun, fi salasi sinin, dia boleh membayar tersebut secara tangguhan ataupun secara ansuran dengan selama mana? Selama 3 tahun. Yu'khadhu akhira kulli sanatin minha qadru sulusi diyatin kamilah, dan diambil pada akhir setiap tahun. Contoh dia membunuh pada tahun 2017, maka pada akhir hujung 2017 dia kena bayar sulusi diyatin kamilah, 1/3 dia yang sempurna. Contoh kita kata dia yang sempurna itu 100 ekor unta, contoh lah, nanti kita akan tengok lah. Maka dia kena bayar 33 suku. 33 1/3 untuk tahun tersebut pada akhir tahun. Maka tahun yang kedua pun dia kena bayar 33 1/3 juga, dan tahun yang ketiga dia kena bayar 33 1/3. Maka pada tahun yang ketiga selesai ataupun tamam lah, complete lah diat yang dia kena bayar tu. Wa 'alal ghaniyyi minal 'aqilati min ashabi adh-dhahabi akhir kulli sanatin nisfu dinarin. Yang ni saya tak pun nak faham, nanti saya akan terang semula, tapi saya nak boleh ada terjemahan. Boleh nak terjemah tapi tak apa nak faham sebab apa. Dan ke atas ahli keluarga yang kaya, al-ghani kan kaya, min ashabiz zahabi, maksudnya dia ni yang kaya dan dia ni jenis orang yang menggunakan duit emas. Min ashabiz zahabi akhir kulli sanatin, pada akhir setiap tahun, nisfu dinar, dia kena bayar, dia kena bagi setengah dinar. Wa min ashabil fiddati, dan golongan ahli keluarga yang kaya daripada golongan perak, dia kena bagi banyak mana? Sittatu darahima, 6 dirham. Sebab apa emas kena bayar 6, kena bayar setengah, dan perak kena bayar 6? Sebab 1 dirham emas bersamaan dengan 12 1 dinar emas bersamaan dengan 12 dirham. Maka kalau setengah dinar, dia kena bagi sama juga dengan setengah dinar, 6 lah. Setengah 12 bagi setengah, maka dapat 6 dirham. Kama qalahu al-Mutawalli wa ghairuhu, seperti mana yang disebut oleh Imam al-Mutawalli dan selain daripada imam tu, dan selainnya. Wal muradu bil aqilati asabatul jani, wal muradu bil aqilati asabatul jani,
Dan yang dimaksudkan dengan al-aqilah iaitu asabah al-jani, ahli-ahli asabah, ahli keluarga jani. Illa asluhu wa far'uhu, tidak termasuk dengan asal si pembunuh dan furu'nya. Asalnya maksudnya mak, ayah, tok, tok wan dan ke atas. Kalau furu' pula ke bawah, anak, cicit, cucu, cicit dan ke bawah lah. Okey, itu berkenaan dengan bunuh yang tak sengaja. Dia cara dia macam mana? Cara dia pergi memburu tetapi tembak-tembak kena orang. Maka dia kena bayar lah dia. Dia mukhaffafah walaupun dia tak kena bunuh balik. Dia yang mukhaffafah pula dia muajjalatun, tiga tahun. Yang kena wajib bayar al-aqilah, ahli keluarga jani itu. Kita masuk jenis yang ketiga, wa amdul khata'i an yaqsida darabahu bima la yuqtalu ghaliban. Dan bunuh yang ketiga dinamakan dengan abdul khata' ataupun dalam kitab-kitab lain disebut dengan shibh al-amdu, shibhul amdi. Maksudnya dia seolah-olah macam nak sengaja tapi tak sengaja. Seolah-olah. Contoh keadaan dia macam mana? An yaqsida darabahu, dia ni memang nak pukul kawan tu tapi tak ada niat nak membunuh. Tetapi dia berkatok kawan tu. Memang dia katok. Dia niat untuk nak katok. Tetapi dia katok bukan menggunakan bima la yuqtalu, bima la yaqtulu ghaliban. Dia katok dengan benda yang tidak membunuh kebiasaannya. Contoh kita kata, dia katok menggunakan sebatang kayu yang kecil. Ataupun kita kata dalam kelas, katok dengan pen. Dia katok dengan pensel. Tiba-tiba tepuk mati kawan yang kena katok tu, dia dikira dengan bunuh amdul khata'. Ka'an darabahu bi'asa khafifatin, seperti dia mengatok orang yang dikatok bi'asa khafifatin, menggunakan kayu yang kecil ataupun tungkat yang kecil. Katok-katok mati. Wa inna lillah. Fayamutu al-madrub, maka mati orang yang dipukul. Orang yang kena pukul itulah mati. Fala qawada alaihi, dia tak kena bunuh balik juga. Yang kena bunuh balik satu saja, iaitu golongan yang bunuh dengan sengaja, al-amdu, qatlul amdi. Maka untuk golongan jenis bunuh yang ketiga ni tak kena bunuh balik. Bahkan tetapi tajibu diyatun mughallazah, dia kena bayar diyat yang mughallazah, diyat yang berat. Alal aqilati, ini beza dia dengan bunuh yang sengaja. Alal aqilati, ke atas al aqilah, asabah ataupun ahli keluarga yang si membunuh, berbanding dengan bunuh sengaja. Bunuh sengaja diat tu kalau dimaafkan bunuh balik tu dia kena bayar wajib diat kan. Kalau diat tersebut diat yang mughallazah juga, tetapi daripada harta si mati. Harta si pembunuh tersebut, berbanding dengan bunuh yang shibhul amdi ataupun al-khata'u al-amdu, bunuh yang seolah-olah sengaja ataupun tak sengaja. Contohlah bunuh yang ketiga ni, dia kena bayar diat mughallazah tetapi ke atas ahli keluarga. Muajjalatun maksudnya dia boleh tangguh selama 3 tahun. Boleh bayar ansuran selama 3 tahun, berbanding dengan bunuh yang sengaja, dia kena bayar seketui halatun. Tak boleh tangguh 3 tahun ataupun betul lah. Wa sayadhkuru al-musannifu bayana taghlidhiha, dan musannif akan menyebutkan ke depan penerangan berkenaan taghliz ni, beratnya dia ni. Summa syara'a al-musannifu fi dhikri man yajibu alaihi al-qisas al-ma'khudhu min iqtisasi al-asari ay tatabbu'ihi li'anna al-majniya alaihi yatba'u al-jinayata fayakhudhu mislaha wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
Cukup berkenaan dua bunuh tu, yang mana minggu lepas kita dah terang berkenaan satu bunuh, dan hari ini kita terang dua bunuh. Jadi kan ada tiga: bunuh yang sengaja, bunuh yang tidak sengaja, dan bunuh yang ketiga seakan-akan macam sengaja tapi tak sengaja. Peningan. Macam itulah. Jadi semoga dengan sedikit penerangan ini dapat membantu kita. Satu lagi berkenaan yang saya kata tak nak faham tadi tu, nanti insya-Allah saya akan rujuk balik pada orang yang lebih faham dan saya akan terang kepada kamu lah, insya-Allah taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.